Kadang orang rasa kecewa sebab kau bayar dan kau tak dapat apa sepatutnya. Macam contoh beli ayam percik, tengok ayam tu merah-merah lagi, kari pap itu ni semua. So apa tu, roti john tak nampak daging pun, nampak sos je kan. Tapi kenapa PBT tak boleh handle benda tu sendiri? Sebab Pasal dia nak pass pada third party. Okey, sebab pelaksanaan. Bagi aku, siapa yang sanggup nak duduk dekat tengah panas macam sekarang kita musim panas, siapa yang sanggup nak duduk di sana untuk pantau benda ni? Apa guna agensi yang ada? Bila datang sesuatu point, datang sesuatu report, baru semua menggelupur habis. Benda ni semua harga kat bazar ni dah munasabah pada diorang. Lepas tu So Semua bermakna KPDM pun setuju Yang cukai ada- yang naik, barang naik. Tapi Right. kalau roti john tu berada di kafe harga RM30, fair ke tak fair? Aku rasa fair lah. Why fair? It's same thing roti john. Okay. So apa yang menyebabkan benda tu fair di 5 star tapi tak fair di tempat yang tak ada star? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, hari ni kita ada dekat tempat podcast ni. So kita orang baru first time je nak buat podcast ni. So nama aku Ilyas Asaid, boleh panggil Yas je. So next aku. Faris. Dan aku Hafiz. Alright. Faris dan Hafiz. So malam ni apa tajuk kita, Ilyas? Maybe boleh introduce sikit apa nama kita punya podcast dan Alright, nama podcast kita Bual TV. So kita memang berbual je lah. Berbual apa yang kita nak cakap, kita sempoi cakap kan. tapi before that mungkin kita boleh come macam mana boleh datangnya Bual TV ni, sebab aku memang tak tahu. Hafiz call aku ada sekali tu, dia ajak lepak mama. Lepas tu tiba-tiba dia terus cakap pasal Ilyas ajak buat podcast. So aku pun terus agree ni lah. So macam mana boleh mula antara korang tu? Sebab aku orang yang datang kemudian. Bual TV podcast ni sebenarnya dirancang agak lama. Cuma pelaksanaan dia tu belum lagi. So sekarang ni kita cuba untuk melaksanakan dan kita cuba kupas bual apa saja yang kita nak Betul? tanpa sentuh apa-apa yang orang cakap bahaya lah. Isu yang sensitif. Isu sensitif kita Isu sensitif kita takkan sentuh lah. Yes. Itulah, tapi mungkin orang akan ingat Bual ni, korang bual je lah. Tapi sebenarnya Bual ni dia ada maksud dia sendiri. Macam, yalah bila Hafiz dah cakap dengan aku pasal Bual, aku sebenarnya banyak tengok podcast macam Tiba kan. So Tiba tu dia pun dia ada dia maksud T apa benda semua. I mean, bukanlah kata kita nak cuba tiru konsep dia, but kita try to be different. But it's just that Bual ni, B tu stands for beneficial. Maksudnya kita akan cuba untuk berborak pasal tajuk yang memberi manfaat. Yes. Then U ni bersifat umum. Kita akan try untuk share benda-benda yang agak umum, macam macam KS dia lebih kepada, dia ada banyak pasal politikal, dia lebih masa-masa. Dan A stands for art. Maksudnya kita akan cuba berbicara mengenai seni daripada Seni, masa sains pun boleh juga. and then L sekali berkaitan dengan life lah ataupun lifestyle. So I think to start off untuk kita punya first episode ni, so memandangkan kita pun sekarang berada pada bulan Ramadan. So selamat berpuasa kepada semua. Selamat berpuasa guys. Ya. Yeah. Dan bila Selamat berpuasa dan jangan lupa puasa. Siang jangan buka. okay, bila datang bulan puasa ni, dia ada banyak benda-benda yang orang akan cakap. Okay, yang pertama dilema dia adalah masak ataupun beli. Okay, then seterusnya sekarang ni paling hangat sekali pasal isu harga. Bila bulan Ramadan, macam contoh murtabak sebelum puasa RM4, tiba-tiba dah masuk bulan puasa RM6. Apa benda ni semua. So I think itu kita keep for the second slot, but the first slot is okay, dilema yang pertama, masak ke beli? Okay, yes, macam kau sendiri macam mana sekarang? Aku memang dah, kita hari ke-8 ni kan. Memang sepanjang 8 hari dah berpuasa ni, memang aku beli lah. Sebab tak ada time nak masak lah. Satu, wife aku kena jaga anak kecil. So memang kita orang memang tiap-tiap hari memang beli lah. Beli kat luar je lah. Senang. Mudah lah. Tahu-tahu kau pergi bazar ke, pergi kedai mana, pap, balik, dah siap makan. Tak penat, tak pening kepala. Tapi sebenarnya bukan ke selalu berbulan puasa ni macam company biasanya bagi balik awal sikit. So I mean, what's your reason untuk
kau beli? Adakah memang kau ada memang kemampuan ataupun I think when it's come to beli ataupun masak, dia lebih kepada orang kata economical punya factor. Macam kalau setakat seorang ataupun dua orang, aku rasa nak compare tu penat balik kerja apa semua, baik kau beli je. Tapi for some yang ada banyak family, dan kita pun faham sekarang ni dengan barang semua naik apa semua, ada orang akan rasa macam baik masak. So what's your factor sebenarnya? Macam aku, sebab aku memang tinggal berdua je dengan anak seorang kecil pun baru setahun lebih. So memang nak masak tu pun macam leceh, nak sediakan barang apa semua kan. So memang prefer belilah kan. Tapi kalau memang family kau ramai apa semua, yang ada yang boleh masak, ada time nak masak, boleh je masak tu. So macam Hafiz pula, macam mana Hafiz? Boleh cerita sikit you punya bulan puasa ni, kau punya aktiviti? Macam aku sepanjang 8 hari ni dia bergantung. Sekiranya macam aku dengan family, dengan wife aku cakap penat, kita orang belilah. Tapi 8 hari ni majoritinya masih masak di rumah. Okay. Kenapa? Kenapa tu? Sebab masak kepuasan dia tu ada. Dia sebenarnya bergantung pada orang. Kita pun tak boleh nak cakap masak ke beli. Tapi ke. sedap kan kau masak ni? InsyaAllah anak aku suka dan Alhamdulillah sampai sekarang boleh lah. okey lagi tu. Aku rasa boleh kot jemput kawan-kawan. Boleh nanti masa kita dah 8 hari, ada 22 hari lagi anak raya, nanti aku buat open house. Alright, cun. Ya, tapi okay, macam aku sendiri, wife aku memang suka masak. Dan kita orang pun balik kerja awal sikit. Dan memang kadang-kadang tu ada time dia minta aku prepare bahan, so dia yang masak lah. Tapi hari ni dia memang dia ada sampai time kau akan rasa macam malas lah nak masak kan. So that time kita belilah. Cumanya dilema orang dekat luar sekarang ni, isu yang pertama adalah selalunya bulan puasa bukan satu company je bagi balik awal. Semua company bagi balik awal dan semua company akan bagi kau datang awal. Maksudnya dia akan suruh kau masuk awal lah. So situ akan ada masalah jam. Kadang-kadang ada orang dia keluar office pukul 4. Tapi let's say dia duduk kat Semenyih, dia duduk kat Bangi, dia duduk kat Rawang. Sampai office, sampai rumah pukul 6. So by that time dah tak sempat dah. Mungkin tak sempat lah. So ada orang akan rasa macam baik belilah. So tapi kadang-kadang ekonomi ni pun dia akan memberi, orang kata apa, memberi apa tu? Apa yang cuba kau sampaikan ni? Tak maksud apa, memberi effect pada memberi apa kesan. semua. So Kesan. itulah dia. Alright. Ya, pada aku memang kalau kau beli ni, memang harga kat bazar ni boleh tahan jugalah. Ada satu aku baca tu, telur goreng je RM4.5. Harga telur goreng Itu aku rasa dekat bazar TTDI aku rasa tu. RM4.5. Lagi satu, dia ada lagi seorang ni, perempuan ni dia nak pergi bazar, lauk ikan tu dah tak ada. Dia nak beli kuah. Kuah harga RM3 mat. Itulah sebenarnya aku nak sentuh sikit lah bab apa kenaikan harga di bazar ni. Sebenarnya kita dah alami benda ni agak lama. Cuma pelaksanaan daripada orang cakap bahagian penguatkuasa ni. So dia bagi aku dia agak sensitif juga kalau kita nak bual benda ni. Sebab ada orang peniaga ni dia rasa dia betul. Dan customer pula selalu guna tagline customer always right. So siapa yang always right ni sebenarnya? Adakah customer, adakah peniaga? Okay, to be fair, dia sebenarnya kalau tanya aku lah, dia sebenarnya bukanlah soal mahal tu. Kadang-kadang orang rasa kecewa sebab kau bayar dan kau tak dapat apa yang sepatutnya. Macam contoh, adalah macam contoh beli ayam percik, tengok ayam tu merah-merah lagi, kari puff itu ni semua. So roti john tak nampak daging pun, nampak sos je kan. Okay, now kita dah habis segmen pertama yang pasal beli ke masak. Macam Ilyas tadi dia banyak belilah sebab dia punya faktor kerja apa semua. Macam habis dia banyak masak. So macam aku tengah-tengah. Now satu lagi isu yang agak hangat waktu bulan puasa ni adalah harga barang. So kadang-kadang kalau tengok kat Facebook, dia orang akan cakap pasal mahal dah ni. Mahal dah ni Mahal dah ni. Okay.
Mahal dah ni. Itu tagline dia. Now, to be fair, apa yang orang cakap tu betul. Sebab kadang-kadang bila kau pergi bazar, macam contoh last year, aku pergi, kalau macam nak beli air satu sepaket yang besar tu, average berapa? RM5? RM5? Sekarang ni, Sekarang dah aku rasa dah 7. ya, 7, 8, untuk satu RM6. satu So, Kira paket. balang yang besar, pack besar Paket. tau. yeah, I pack mean besar. exactly the same thing, tapi harga lain. So now kadang-kadang kita pun mesti fikir kan, apa sebenarnya yang membuatkan harga air tu naik. And then air tu tak apalah, macam kadang-kadang macam roti john, even roti john ni pun aku dah pernah predict yang dia akan sampai satu masa roti john ni harga dia akan lebih pada 2 digit, which is sekarang pun dah lebih pada RM10 dah pun. Betul. Now, apa sebenarnya isu dengan harga barangan dekat bazar ni? Pada aku, sebenarnya harga tak naik tau. Contoh ayam ke, okay, roti john lah. Telur tak naik. Berapa sen je kan kalau kau pakai untuk telur tu kan. Contohnya satu roti john tu berapa sen kat telur. Tapi kau bubur cheese, daging lebih kurang RM18. Tapi adakah engkau setuju benda ni melibatkan apa orang cakap ketamakan peniaga? Adakah kau setuju pada benda tu? Pada aku memang setuju lah benda tu. Macam tak munasabah agak kau roti john berapa sangat. Kau pakai telur. Okay. To be fair, untuk pengetahuan korang, bermula tahun ni sebenarnya beberapa PBT dia telah menaikkan harga sewa. So then of course kalau tanya peniaga-peniaga, dia orang akan bagi alasan barang dah naik, bawang dah naik, semua dah naik, tapak pun dah naik. Dan sebenarnya macam contoh ada satu PBT dekat RPJ ni, sewa tapak nak dekat 2,000. So kalau 2,000 kau bahagi dengan 30, lebih kurang dalam berapa? Lebih kurang dalam RM65 sehari. So dia kata kenaikan ni 20% lagi tinggi daripada tahun lepas. So I think to be fair juga kepada peniaga-peniaga. So mungkin dia terpaksa menaikkan harga barangan. So which is bila dia terpaksa menaikkan harga barangan, dia tak nak bear the cost. So of course lah, consumer macam kita yang kena bear the cost. But in the end of the day, orang akan cakap macam contoh, kalau orang akan tanya, benda ni tak ada. Cuma aku nak sentuh sikit lah sebelum kau pergi jauh sikit. Okay, apa tu? Aku perasan benda ni, maksudnya setiap tahun kita punya kos semakin naik. Okay. So benda ni kita kena akui lah. Salah satunya yang kerajaan baru buat sekarang ni, yang cukai baru naik, tetapi cukai makanan tidak dinaikkan, which is masih lagi 6%. Tapi itulah yang aku nak sentuh sekarang ni. Dia ada dua part, logistik dengan PBT ni. Logistik kita faham dan kita maklum naik mengikut kos-kos yang orang cakap telah dinyatakan oleh kerajaan sendiri. Tapi PBT ni, sebab aku dapat maklumat, ada sesetengah PBT ni menyerahkan tapak kepada persatuan. So kita benda ni So persatuan tu yang boleh persatuan decide ni berapa harga untuk tapak-tapak tu. So contoh kata kawasan tu, kita ambil contoh kata di kawasan KL, di kawasan hotspot, boleh pergi melambung 15,000. Tapi bila isu ni dikeluarkan, Serius lah 15,000 satu tapak? Yes, benda ni. Tapi bila isu dikeluarkan, dia cakap ni based tak ada bukti. Kenapa 15,000 tu di statement kan, orang cakap dinyatakan, kalau benda tu tak ada di orang cakap macam ni, tak diwawarkan lah. That's why kita benda ni sebenarnya daripada dulu lagi sebenarnya PBT cuba untuk, bagi aku lah, diorang ni masih cuba untuk orang cakap kontrol. Tapi masalahnya aku nampak di persatuan. Mungkin orang cakap benda ni sensitif, tapi aku nampak persatuan lah, sebab persatuan ni yang cuba untuk jadi orang tengah. Tapi kenapa PBT tak boleh handle benda tu sendiri? Sebab dia nak pass pada third party. Okay, sebab pelaksanaan. Bagi aku, siapa yang sanggup nak duduk dekat tengah panas, macam sekarang kita musim panas, siapa yang sanggup nak duduk di sana untuk pantau benda ni? Itu yang pertama. Dan KPDN keluarkan statement, harga makanan di bazar munasabah. So kita kena akui yang harga makanan di bazar ni memang melambung naik, which is 20%. Data dah keluar, which is 20% keseluruhan bazar. So bagi aku,
pelaksanaan lah, orang cakap penguasaan. Benda-benda ni macam, yalah, kita faham keadaan bulan puasa masing-masing nak cari. Memang KPDN ada turun padang ke? Dia check Ada. tiap-tiap Setakat PBT ni untuk- aku nampak adalah keluar statement daripada media mengatakan KPDN turun padang. Tapi itulah. Even baru-baru dalam parlimen, aku tak ingat ada MP mana yang tanya pasal ni. Menteri akan bagi jawapan yang orang akan cakap macam ini jawapan yang standard, jawapan yang safe, tapi itulah realitinya. So apa yang menteri cakap, dia menteri kata pengguna ada pilihan, which is betul pun, pengguna memang ada pilihan, tapi kadang-kadang itulah orang kita kan. Ya, Dia macam harga kau yelah, kita beli is one thing, so tak boleh buat apa, tapi complain pun is one thing juga. So itulah, aku memang Sebab benda ni bagi aku dia takkan habis selagi pihak-pihak berwajib ni tak ambil serius pasal benda ni. Bagi aku benda ni akan tetap terjadi. Tahun depan pun akan tetap jadi. Contoh kata tahun depan, kalau naiklah cukai tu pergi sampai 10%, same benda akan jadi sama. So apa sebenarnya jalan selesai yang kita boleh ada di Malaysia ni? Orang cakap hampir keseluruhannya ada bazar, tapi tak boleh. Bagi aku di bandar-bandar besar masih lagi harga melambung-lambung naik. Itu yang aku pelik. Time bulan puasa harga melambung naik. Time tak bulan puasa elok pula harga tu. to be fair lagi satu, Mungkin raya nak dekat ni macam-macam nak beli agaknya. Dia target Levi's ke apa, itu aku tak pasti. Ya, lagi satu, to be fair, kita pun tak boleh nak kata cadangkan kepada government untuk tetapkan satu harga standard. Macam contoh roti john, harga harga lantai katalah RM8, harga ceiling RM15. Benda tu dia akan menyebabkan, Bro, roti bau tak sampai RM2 bro. yelah, I mean harga roti RM2. Harga telur kau pakai katalah Tak, RM2. mungkin melibatkan kos Tahu lah. lah apa. Aku rasa mungkin yang tukar masak tu kita- dia akan jadi mahal. Ya, sebab lagi satu, sebab makanan ni dia ikut preference orang. Bagi kau mungkin sedap, bagi aku mungkin kurang. So that's why kita tak boleh buat satu standardization. Dia macam like, kalau kau tahu certain services, macam contoh dental services, dia ada satu dia punya association. So association ni yang akan menetapkan harga ceiling dan harga lantai untuk let's say scaling. So wherever you go, the scaling kat KL ke Selangor ke, harga dia takkan lari jauh. But it's always go back to the Tak, services. bagi aku benda tu dia terlampau hype. Okay, dia terlampau profesional untuk di bazar. Yelah, betul. Kita Dia tak bukan level. tak cakap bazar ni low standard or anything, bukan. Tapi macam mana kita nak control? Sebab yang aku nampak sekarang ni under control. Contoh kata KPDN tu pun barulah masing-masing harga sama je lebih kurang. Tapi bila sampai ikut suka hati diorang ikut suka hati diorang. Tapi aku rasa kita sebagai pembeli boleh tak kalau dah agak-agak kedai tu memang harga dia melambung tinggi, kita boycott je. Okay, aku tanya kau pernah tak report kat KPDN? Cara report dan cara diorang jawab. Aku tak pernah report Okay, KPDN. aku pernah dan aku pernah alami benda ni. Dia minta satu-satu maklumat. Okay, kau bayangkan takkanlah Maklumat yang macam mana? maklumat detail kau yang pertama lah. Kawasan, tempat semua, everything lah. 2024 masih mengamalkan sistem yang macam ni. Bagi aku benda ni mengarut lah. Langsung tak ada pemantauan. Pelaksanaan bila di peringkat atasan sibuk cerita pasal kita akan melaksanakan, kita akan pantau. Then where? Tapi on the ground On the ground, Aprak. 30 day untuk bazar. Okay, kau pernah nampak pegawai KPDN dekat bazar tak? so far kat area aku tak ada. Aku Okay, tengok aku Damansara Utama tak ada bro. Mungkin dekat Putrajaya ada lah kot. dekat dengan ni kan. Dia sebab dekat dengan Dengan office dia. dengan office diorang kan. Tapi boleh ke kita buat report? Sebab kalau aku peniaga, aku akan declare berapa harga barang, berapa harga kos aku, berapa gaji aku ambil. Dan aku I cakap. think benda tu boleh justify sebenarnya. Tak, itu aku cakap sekarang ni KPDN punya cerita macam mana diorang pelaksanaan ni. Okay, contoh katalah aku beli ayam RM6. Okay, aku beli daripada supplier. Aku jual RM10. Contoh. Tiba-tiba datang kau cakap barang aku mahal. Aku beli kat tempat aku dapat ayam RM5. Macam mana aku nak bear cost tu? So soalan dia, kita tak ada satu standardize untuk barang-barang ni. Yelah aku faham bila melibatkan supplier everything, kita faham benda ni. Tapi kita tak ada pun benda tu. Kita hanya pompang-pompang dekat atas. And then what?
Betul. Dan pumpang-pumpang dekat Dan kita keluar duit lah, kita beli. And then bayar. keluar satu statement, ini semua hak pengguna, pilihlah yang pilihan yang bijak, belilah dengan cara bijak ke whatever ke. Bagi aku tak bijak lah jawapan macam tu. Okay, aku rasa bila kau cakap pasal PBT apa semua, KPDN apa semua tu kan. So aku rasa nak tak nak untuk dia punya solution atau cadangan aku, memang kat tiap-tiap bazar ataupun mungkin every week memang kena ada pihak berkuasa turun dan monitor benda tu. Monitor setiap harga apa benda semua. Bagi aku solution tu dah bagus. Cuma cadangan hanyalah cadangan. Pelaksanaan kita tak ada. Okay. Yalah, ni semua cadangan dulu. Tapi aku rasa kalau tak, cadangan ni kita boleh bentangkan. Bagi aku dia dah lama. Kerajaan pun dah baru. So kita anggap semua agensi yang dah ditukar kepada bos-bos baru ni ada nafas barulah. Kita tak minta by week, tapi kita minta by day. Termasuklah pantauan di setiap kedai-kedai yang cuba-cuba untuk menaikkan harga barang ni. Tapi to be fair juga, on what basis sebenarnya kita nak minta dia turun? Sebab aku sebenarnya adalah seorang yang sangat percaya kepada free market. Maksudnya yelah kita memang mix ekonomi kan. Free market, I mean willing buyer, willing seller. So bagi aku apa yang Menteri cakap tu betul sebenarnya. Kalau kau rasa benda tu mahal, kau boleh ambil another alternative. And in fact dekat satu bazar pun, kalau kau nampak satu roti john tu mahal, ada je lagi seller lain. Masalah sekarang, maaf cakap lah, orang kita dia komplain mahal tapi dia beli juga. Tak, dia mungkin sebab harga tu mahal, mungkin sedap tak apa. Mungkin yes. ada setengah tu macam aku cakap tadi. Tak ada hal lah, mahal pun aku sebat dia janji sedap. That's why kena tekak aku. daripada awal lagi kita cakap pengenalan kita cerita masak ke beli ke, benda ni subjektif. Betul. So kita nak marah diorang ni pun tak boleh. Sebab itu duit dia. So itu duit dia. itu pertama lah, itu duit dia. Tapi apa guna agensi yang ada? Itu persoalan aku. Apa guna agensi yang ada bila datang sesuatu point, datang sesuatu report, datang sesuatu case, baru semua menggelupur habis. Tapi kan KPDN dah kata dah, benda ni semua harga kat bazar ni dah munasabah pada diorang. Lepas tu So bermakna KPDN pun setuju dengan harga yang ada, cukai yang naik, barang naik. Adakah itu statement dia? Tak, cuma sekarang agensi tu nak turun atas kapasiti apa? Kalau tanya aku, kalau kata ada report harga yang melampau sangat, macam contoh tiba-tiba ada dia orang dapat report roti john harga RM30, I think that's fair untuk turun. Ataupun ada report keracunan makanan. Tapi kalau roti john tu berada di kafe harga RM30, fair ke tak fair? Ataupun dekat 5 star, fair ke tak fair? Aku rasa fair lah. Why fair? It's same thing roti john. Okay. So apa yang menyebabkan benda tu fair di 5 star tapi tak fair di tempat yang tak ada star? Sebab apa? That's it. Itulah kita cakap, benda ni kalau nak buat pemantauan, buatlah betul-betul. Jangan bila pergi ke 5 star cerita lain. Mungkin sebab toke banyak duit kot. Tak, tapi adakah kau cuba nak implement yang harga kena sama dekat? Yes, kat semua tempat kau nak harga benda tu sama. Yes, mungkin boleh jadi, tapi takkan boleh terjadi sebabnya supply and demand. Okay, contoh kata dibaling lah, kita ambil dibaling Kedah, siapa yang nak makan mac and cheese? Betul? Mana kau tahu ada orang contoh lah, majoritinya. Mesti ada. Majoritinya. So macam mac and cheese ni di KL bila orang pakai, kan diorang kan sekarang suka ambil yang macam video aku makan mac and cheese dekat 5 star hotel ke whatever lah. Benda tu jadi kebanggaan, lifestyle lah. Tapi di balik mac and cheese, kalau kau buat jual RM50, tobat orang takkan masuk je. Sebab tu aku kata tadi, dia akan berbalik kepada willing buyer, willing seller dan penjual tu sebenarnya dia kena tahulah market dia. Kalau dia tahu market dia tu tak sesuai harga tu, tak boleh. Lagi satu, itu aku setuju. Cuma sekarang ni bila kita buat willing seller, willing buyer, kat agensi ni nak buat apa? Adakah sekadar tunggu report? Adakah sekadar harga dah terlampau mahal ni, kita kena turun buat kerja, bawa media turun, macam tu ke? Ataupun
Aku rasa mungkin lah kena buat macam tu kan. Gerah diorang. So media dengan agensi ni kena, aku rasa kena ada table yang sama lah kat sebelah mungkin. Baik. Alright, so itulah agak panas tadi kan. Hafiz ni kerja dia memang asyik nanti Dia bye. memang kerja dia macam tu kan. Memang nak Aku tak aim je. lebay. I think Tapi kadang-kadang kita berbual. Time ni lah kita boleh berbual. Kita pun bukannya orang atas yang boleh berbual kat atas yang tepuk-tepuk meja, tak ada. Kita berbual kat sini. ya, apa-apa pun yang apa yang kita bincangkan tadi hanyalah orang kata sekadar pandangan kami kita ya. sebagai rakyat Marhain. So mana yang baik mungkin boleh diambil lah. Dan I think itu saja. So nanti jangan lupa like, follow, Next share. episode kita apa ni? Okay, next episode kita memandangkan Hafiz sebenarnya dah memanaskan episod pertama dan aku rasa untuk episod kedua kita akan cuba bagi lagi panas. Ui, lagi panas. Ya. So apa sebenarnya episod kedua kita ni? Episod kedua ni kita akan bagi teaser sikit So aku tak perlu ada kot. Pegawai khas menteri. Pegawai khas menteri Oh, siapa pegawai menteri kat sini? Okay, kita tak ada pegawai menteri. Yang itu cukup lah. Cukup saya kat sini. So stay tune for our next episode. Jangan lupa follow kita orang punya Facebook dan juga YouTube channel kita orang, Bual TV, alright? Kita berbual sampai panas. Direct. Okay. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Bye.